Cikgu ambil kehadiran dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 3. Hari ini 6 Oktober 2021. Cikgu ambil kehadiran dahulu tahun 3 sekejap. Cikgu sebut nama, sila sebut saya ataupun ya cikgu. Sekejap. Okey. Adam Firdaus ada tak? Ya, cikgu. Okey. Adam sempat buat imlak tadi? Sempat. Okey, bagus. Albi tak ada. Aifif? Pinta? Ya, cikgu. Danish? Danish, raise hand. Kalau ada, raise hand Danish. Cikgu nak pastikan awak berada di depan komputer kamu, di depan laptop kamu. Danish. Dia tak tulis chatting, dia tak raise hand. Macam mana cikgu nak tahu dia ada kat situ? Ya, cikgu. Ada. Okay. Dah nampak dah. Danish. Derek. 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 Mana Derek? Ya, cikgu. Okay. Ginny Lim. Ginny Lim. Ya, cikgu. Ishairin. Ya, cikgu. Kaden. Ya, cikgu. Jocelyn. Ya, cikgu. Jocelyn. Kevin Bong. Ya, cikgu. Ya, cikgu. Kuminja. Ya, cikgu. Liu Yichen. Ya, cikgu. Hakimi. Hakimi. Ya, cikgu. Fahim. Adriana. cikgu. Nurin. Nurin tak ada, dia tak pergi tuition eh? Okey, Putri. Dia handphone. Kais Fayad. Ya, cikgu. Kais Fayad ada, okey. Safion. Ya, cikgu. Kevin. Ya, cikgu. Putri ada. Wei Eugene. Ya, cikgu. Ong Jun Kin. Okay, Ya, semua cikgu. ada 19. Betul eh? Putri ada, cikgu nampak. Putri nampak, cikgu nampak. Putri ada. Okey. Kita dah ambil kehadiran. Kita mula sekarang. Kalau siapa yang baru masuk, cikgu tak perasan, tolong sebutkan nama mereka eh. Sebab cikgu Hafiz dah nak mula, cikgu tak nampak sangat. Cikgu tak nampak sangat apa yang di Google Meet. Cikgu buka PowerPoint. Okey, sekejap mana PowerPoint cikgu ni. Okey. Okey, integriti. Tema 8, integriti asas kejayaan. Tema yang baharu. Unit 22, anak yang taat, 6 Oktober 2021, 10.35 sehingga 11.35. Tadi 10 minit yang pertama, kita dah buat imlak. Ada murid yang terkeluar, ada murid yang baru masuk, lambat masuk, baru ingat, terlupa dan sebagainya. Tolong simak semula ke dalam YouTube, nanti cikgu akan upload. Lepas tu jangan lupa untuk tulis nama dekat komen. Baru cikgu nampak ada tak murid yang apa tu, ada tak murid yang lambat masuk ni? Shavin, Wei Eugene pula. Shavin, Danish, siapa lagi tadi lambat? Jaden. Lepas tu Hakimi ada yang terkeluar. Kuminja pun ada terkeluar sekejap tadi. Siapa yang tak sempat buat, tolong semak. Tulis nama dekat ruang komen dalam YouTube. Okey? Okey. Okey, yang lain semua okey kan? Semua dapat masuk Ya. kan? Dapat. Okey, yang lain okey, tak ada masalah. Okey, baik. Standard pembelajaran 1.2.1 bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara.
secara bertata susila mengikut konteks. Dan jangan lupa imla tu kamu upload. Jangan lambat-lambat, dah siap terus upload. Bertutur menjelaskan dan menilai sesuatu. Kita akan lihat sini tajuknya ialah anak yang taat. Taat kepada ibu bapa. Buku teks halaman 136. Boleh baca dan senyap. Dah habis baca, sila tekan butang raise hand. Tolong buka kamera ya. Sila tekan butang raise hand. Tekan sekali saja. Dah siap, tunggu jap. Jangan bising. Ramai lagi yang belum baca tu. Ada yang baru masuk ke? Tak ada Ada yang baru masuk tak? Ada yang lambat masuk tak? Okay, 9 orang dah raise hand. Dah habis baca, sila tekan butang raise hand sekali. Ada tak yang baru masuk? Aifif ada Aifif. Cikgu lupa nak update nama yang tak hadir. Sekejap cikgu nak update siapa yang tak hadir. Tahun 3 yang belum masuk. Ini nama Aifif Adiana Nurin. Nurin Hasyah. Okey, 3 orang tak masuk 3 orang. 18, 19, 20, 19, 20, 1, 22, 3 betul lah. Semua sekali 19 orang. Betul tak? 19. Okey, betul. Okey, yang dah raise hand 12 orang. Yang dah raise hand 12 orang. Yang tak hadir 3 orang. Okey. Okey, kita mula sekarang. Dah, 13 orang raise hand, cepat sikit. Danish, awak tak ada raise hand ke? Tekan sudah baca cikgu. Danish. Nanti dia tak payah kena kat. Dah terlupa. Okey. Cepat. Siapa yang belum raise hand, sila raise hand. 13 orang. Ada lagi masuk dengan Danish 14. Lagi 2 orang belum raise hand. 2 orang. Putri tahu tak nak raise hand Putri? Putri tak jumpa mana raise hand Putri. Tinggal Putri je cikgu rasa yang belum raise hand. Okeylah, tak apalah. Cikgu rasa semua dah baca, cuma tak jumpa raise hand tu kat mana. Baik, sekarang kita lihat dekat buku handphone masing-masing. Wee Eugene, Puyau Chang Hua. Wee Eugene, Derek, pandang depan.
Wei Eugene Derek pandang depan, jangan berbual-bual. Okey, taat kepada ibu bapa. Okey, taat ialah patuh atau mendengar kata-kata ataupun nasihat seseorang. Taat. Jadi taat kepada ibu bapa ialah penjaga ataupun orang yang menjaga, mendidik kita dari kecil hingga dewasa. Penjaga kita yang tinggal di rumah tu siapa? Ibu bapa kamulah. Ciu Wahyong ni siapa Ciu Wahyong ni? Siapa lagi yang murid Cina tak masuk lagi ha? Ciu Wahyong, dia ada admit nak masuk. Cikgu rasa murid Cina yang tak masuk lagi Ciu Wahyong ni siapa ha? Mana cikgu? Tak ada, kamu tak nampak. Cikgu Hafiz ni nampak. Sebab cikgu host. Ciu Wahyong, dia hari tu pun sekali dia ada masuk sekali. Tapi cikgu tanya tak tahu siapa nama. Sebab kita yang tak masuk. Tanya masa. Ha? Masa cikgu tanya dia auta. Tak, dia sedang masuk, dia sedang request. Dia tak ada, dia tak guna MOE punya email. Ciu Wahyong. Kita tak ada murid Ciu Wahyong kan? Tak kita ada. yang tak masuk Aifif, Adiana dengan Nurin. Jadi cikgu nak accept ke tak ni? Ciu Wahyong ni siapa ni? Cikgu tak nak accept dia lah, biarkan saja dia. Cikgu rasa Aifif tak ada tuition. Nurin dia ada tuition ke? Derek, Nurin ada kat situ ke? Ada. Dia pakai handphone cikgu Dia pakai handphone cikgu tuition ke? Ciu Wahyong ni cikgu tuition ke? Tak. Habis Nurin dah sampai ke belum? Handphone dia rosak. Habis sekarang dia ada tak Nurin? Ada. Dia pakai handphone siapa? Dia tak pakai handphone. Habis tu dia kongsi handphone dengan awak. Mana orangnya? Tak nampak pun. Dia duduk dengan siapa? Oh, dia kongsi dengan awak lah. Tak. Ha? Tak kongsi? Habis dia pakai handphone siapa? Awak tengoklah dia. Dia sekarang pakai handphone siapa? Dia pakai handphone dia. Habis Ciu Wahyong ni siapa? Dia dah masuk dalam ni. Google Meet. Tak nampak nama dia pun. Nurin tak ada nama dia. Dia tak boleh masuk. Dia suruh dia pakai dia punya nama. Suruh dia pakai dia punya ID email. Jangan pakai cikgu tu punya. Ciu Wahyong ni siapa? Cikgu ingat siapa? Kais Fayad, suruh dia pakai email dia. Masukkan email sendiri. Itu email orang lain tu. Okey lah, tak apalah Nurin. Cikgu accept awak. Nurin, awak pakai email cikgu awak tau. Patutnya awak pakai email sendiri. Nanti awak tukar. Lepas ni kalau nak masuk, kamu tengok balik awak punya email. Email kena simpan. Tak boleh pakai email orang lain. Tak boleh pakai email orang lain. Nanti sekarang cikgu tak nak terima masuk. Okeylah. Okeylah. Kita teruskan dengan lihat pada buku teks halaman 135 dulu. Kita nampak dekat situ ada perkara nilai murni amalan kita. Di sebelah kiri ni tengok. Okey, nilai murni amalan kita. Dekat sini ada perkara-perkara yang baik yang dilakukan oleh murid. Okey. Nampak ni gambar dekat kelas, tumpukan perhatian semasa belajar, kemas. Yang kedua, membantu ibu bapa di rumah, mencuci kereta.
Ni ada jadual. Ni berjumpa dengan cikgu. Ni berjumpa dengan, bercakap dengan kakak. Lepas tu ni cerita-cerita. Cerita. Okey, baik. Kita teruskan dengan gambar yang pertama. Okay, sebab dia tak ada perkara-perkara yang kita nak baca. Baik, cikgu nak seorang baca perkataan dekat atas sekali tu. Adam, gambar yang pertama. Apa yang dia tulis? Gambar yang warna ungu tu. Mendengar nasihat. Mendengar nasihat. Adam, ada tak awak dengar nasihat ibu bapa awak? Ada. Contohnya apa yang selalu ayah kamu, mak kamu cakap dengan awak? Nasihat apa yang dia selalu beritahu? Mengambil barang. Jangan ambil barang. Lagi? Contoh lagi apa lagi? Menolong. Minta tolong. Okey, itu yang nasihat yang selalu ibu bapa kamu minta. Berjaga disiplin, mendengar kata-kata dia, nasihat, semua itulah yang perlu diikut, yang perlu didengar oleh anak-anak, murid-murid lah. Kalau di rumah ibu bapa. Okey, jika kita tidak mendengar nasihat, apa yang berlaku nanti? Nurin, kalau kita tak dengar nasihat, apa yang akan yang berlaku dekat rumah nanti pada awak? Biasanya. Nurin. Nurin, bukalah mikrofon. Nurin, awak Ciu Wahyong kan? Nurin? Fayat, panggil dia Fayat. Buka mikrofon Fayat. Fayat. Tadi awak pakai handphone Ciu Wahyong tu, handphone awak kan? Tak. Tak. Habis Ciu Wahyong tu siapa? Tak tahu. Tak tahu. Dia keluar nampak. Cikgu panggil nama dia Ciu Wahyong, dia tiba-tiba dia keluar. Siapa Ciu Wahyong ni? Dia suka masuk kelas cikgu tapi tak beritahu. Cikgu ingatkan Nurin. Ayo. Dia lari. Cikgu sebut nama dia, dia terus lari. Okey, tak apa. Siapa kau? Tak tahu. Cikgu tak tahu. Daripada hari tu lagi dia masuk kelas cikgu. Tak beritahu. Bila cikgu perasan nama dia ada, tiba-tiba dia lari. Tak tahu siapa. Okey, tak apa. Atas budak baru. Dah lama dia masuk, tapi cikgu tak tahu. Mana ada budak baru? Kita semua murid-murid lama. Tak ada budak baru. Tak ada murid baru. Kalau nak masuk, guna MOE, email MOE. Ni Ciu Wahyong, cikgu tak pasti siapa lah. Cikgu nak siasat siapa yang nama murid ni. Murid ke, siapa ke. Cikgu sebut nama dia, dia terus left. Okey, tak apalah. Kita abaikan. Jika kita tidak mendengar nasihat, apa yang akan berlaku? Cinta. Cinta, Adriana. Cinta, apa yang berlaku kalau kita tak dengar nasihat ibu bapa kita? Biasa kat rumah lah. Kalau kamu tak dengar nasihat ibu bapa kamu, apa yang ibu bapa marah lagi? Biasa apa lagi yang mereka buat? Pukul. Ada yang pukul. Semua tu untuk kebaikan kita. Tak dengar nasihat, tak dengar cakap ibu bapa, kena marah. Okey, kat sekolah pun sama jugalah. Kalau tak dengar nasihat, tak buat kerja sekolah yang diberikan, pun kena marah juga. Kena nasihat. Okey, jadi kalau kita mendengar nasihat, kalau kita dengar nasihat, jadi apa yang ibu bapa kita akan apa? Akan berasa semakin gembira, berasa semakin sayang. Ini janganlah hari-hari buat ibu bapa marah. Hari-hari nak kena marah, hari-hari nak kena cakap. Nak suruh mandi kena cakap, nak makan kena cakap, nak buat homework pun kena cakap. Jadi kena marahlah. Awak pun tak suka kena marah kan? Ada tak murid-murid yang suka kena marah? Cikgu, saya sukalah kena marah. Tak kena marah saya tak boleh tidur malam. Tak ada kan? Semua orang tak suka kena marah.
Tak suka kena pukul, kalau kena pukul pun untuk kebaikan awak jugalah kan. Okey, jadi janganlah kena marah. Buat apa yang ibu bapa suruh buat. Lagi-lagi BDR belajar di rumah ni. Okey, yang kedua sebutkan siapa ni seterusnya, Derek. Gambar yang kedua tu sebutkan perkataan di atas ni apa? Ya, cikgu. Ni cikgu tunjuk ni apa? Derek, baca Derek. Meminta izin. Derek selalu pergi main, tak tumpukan perhatian Derek. Okey, mengapa kita perlu minta izin? Why? Why kita perlu minta izin? Siapa dapat jawab? Mengapa kita perlu minta izin? Selalu Hakimi kan, dia selalu dia jawab cepat-cepat. Cikgu rasa Hakimi ni dia buka kartun ni. Baru. Ya Hakimi, panjang umur. Hakimi, kenapa kita nak kena minta izin Hakimi? Kerana kita perlu meminta izin ibu. Ya, cikgu. Awak buat kat apa Hakimi? Okey, kita perlu meminta izin kerana takut apa-apa jadi pada kita. Meminta izin kerana keselamatan sangat penting. Keselamatan sangat penting. Siapa duduk taman perumahan ni? Yelah, siapa yang duduk taman perumahan? Kat taman perumahan ada apa? Ada taman permainan. Kan? Okey, kalau kita ya, ada ibu apa ni? Okey, jadi nak pergi taman perumahan tu, taman permainan tu jauh daripada rumah. Okey, jadi kena minta izin. Dan paling penting jangan pergi seorang. Ajaklah kawan-kawan sekali. Ajak kawan-kawan pun tak boleh juga. Kena ajak ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa. Kalau ibu bapa ataupun abang-abang. Abang-abang, kakak-kakak kat kita yang lebih dewasa, kita boleh minta dia tolong teman sekejap nak main petang-petang. Okey. Tetapi sekarang ni COVID kan, jangan nak main-main sangat, nak campur-campur dengan orang pun tak boleh, dah bahaya lagi Baik main dekat rumah saja, dengan adik, dengan kakak ke main kat rumah. Main basikal boleh. Okey, jadi jika kita tidak meminta izin, apa yang akan berlaku nanti? Siapa nak jawab? Hakimi lagi. Sila Hakimi. Jika kita tak minta izin daripada ibu bapa, kita akan dicolek. Betul lah tu. Kesan dia mungkin kita akan dicolek. Kesan dia buruk. Buruk. Ibu bapa kita tak tahu, apa salah Hakimi tak balik-balik ni. Ataupun ibu kalau takut-takut ibu kata, mana Hakimi? Mana hilang apa? Betul. Bahaya tak? Kalau kita jatuh daripada tinggi ke jatuh, tak ada siapa nak tolong kita. Betul. Jadi kena minta izin. Bukan dia kata tiba-tiba hilang. Mana Hakimi pergi ni? Tadi nampak dekat depan. Bukan macam cakap, tak apalah, kau boleh jaga diri sendiri. Bukan je apa-apa. Lepas tu terjatuh, tak ada siapa nak tolong. Kalau ada orang tolong tak apa, tiba-tiba tersangkut kaki dekat gelongsor, tak tergantung dah tak boleh turun. Kalau ada orang tolong tak apa. Kata orang tolong sampailah malam. Bahaya bahaya. Kena ada orang teman, kena minta izin. Kita nak keluar rumah pun kena minta izin sebab kita masih kanak-kanak. 18 tahun ke bawah dikira sebagai perlu meminta izin. Nak ke mana pun kena bercakap. Kalau dah besar tak ada masalah. Boleh menjaga diri sendiri. Jadi kalau kita minta izin, ibu bapa kita pun tahu, Hakimi keluar dengan kakak. Hakimi keluar dengan ibu untuk bermain di taman permainan, untuk bermain berbasikal dan sebagainya. Okey, terima kasih Hakimi. Yang lain tak nak jawab cikgu tanya. Baik, yang ketiga. Bacakan sekejap siapa seorang? Jini Lim, baca Jini Lim.
Jini Lim, baca gambar yang ini. Mana Jini Lim ni? Ya, cikgu. Bacalah, menjaga harta benda. Menjaga harta benda. Apa harta benda yang ada di rumah? Apa-apalah, televisyen, apa yang berada, kerusi, buku, radio, peti sejuk. Lagi PKP kan, keluar masuk dapur, buka peti sejuk, tang, tutup lagi, tang. Lama-lama pintu sejuk pun tercabut. Ada tak yang macam tu kat rumah? Ada tak yang macam tu? Ada. Buku. Kejap-kejap makan, kejap-kejap lari, kejap-kejap kasih bersepah-sepah depan bilik, semua tak nak kemas. Jadi kita kena jaga harta benda yang berada di rumah. Basikal lah, kalau ada ibu bapa kita hadiahkan basikal, hadiahkan barang-barang, jaga dengan baik. Biar barang tu bertahan lama, kita nak guna lagi. Okey, macam televisyen pun kadang-kadang bergaduh dengan adik-beradik, nak rebut remote control, remote control TV kan. Tak boleh macam tu, kena jaga baik-baik. Okey, kalau kita tak jaga harta benda, apa yang akan berlaku nanti? Aifif tak ada. Adam. Cinta. Cikgu. Kalau kita tak jaga harta benda yang ada di rumah, apa yang berlaku? Kena marah. Rosaklah barang-barang tu kan? Rosak. Yeah. Dah rosak, dah tak boleh guna dah. Mak kata, dah. Tak payah tengok TV. Bergaduh je, dah TV dah tercabut dah. TV dah retak dah. Dah tak boleh pakai. Bergaduh nak tengok TV. Seorang nak tengok Upin Ipin. Seorang nak tengok kartun apa lagi ada? Apa lagi kartun yang ada sekarang? Seorang nak tengok Upin Ipin. Seorang nak tengok cerita apa tu? Cikgu tak tahulah kartun apa yang ada sekarang ni. Jadi kena sama-sama jaga harta benda. Okey, kalau kita jaga harta benda, ibu bapa kita tak rosak dan bertahanlah lama. Baik, yang terakhir. Yang keempat. Ini yang paling penting dibuat oleh murid-murid. Tolong sebut seorang siapa? Saya cikgu, saya nak baca. Yelah, Hakimi baca, Hakimi. Okey. Kita perlu membantu ibu bapa kerana cikgu suruh baca je Hakimi, cikgu suruh baca je. Soalan belum keluar lagi. Okey, terima kasih Hakimi. Okey, mengapa kita perlu membantu ibu bapa? Mengapa? Cepat, orang lain jawablah sikit. Kita ada Syavin, Putri, Kasfayat, Safion, Wi Eugene, Wong Junkin, Asya, Hakimi je. Yang lain semua tak nak jawab. Ada Danish pun boleh chat kat situ, Danish. Kevin Bong, ada ramai dekat sini. Tapi Hakimi dia jawab. Mengapa kita perlu membantu ibu bapa, Hakimi? Mengapa? Kerana kita perlu membantu ibu bapa. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan. Takut-takut ibu demam ke apa, kita bertolong ibu bapa. Untuk meringankan beban. Meringankan kerja. Sama-sama. Bila ramai-ramai buat, kalau ada anak 3 orang dekat rumah tu, ada Hakimi, ada adik, ada kakak contohnya, seorang tutup tingkap, seorang kemas rumah, seorang sapu lantai, seorang mengemop. Mak balik kerja pun senang hati. Ni tak ada mak balik kerja, mak nak kena kemas sana, kena kemas itu. Hakimi buat tak? Hakimi buat tak kat rumah? Sapu lantai tak? Tolong mak kat rumah tak? Bantu mak kat rumah tak? Tolong. Contoh, apa yang Hakimi buat? Mop. Kemas bilik. Okey. Sidai baju. Lagi. Sapu lantai. Lagi. Pas pengangkuk. Okey, bagus. Lepas tu terakhir. Ingat balik apa Hakimi buat? Terakhir. Kemas bilik air. Cuci bilik air. Okey, bagus. Macam tu yang kita kena buat. Okey, ada perkara yang kita tak boleh buat. Contohnya apa?
Memasak. Kalau nak masak, kena tolong dengan sama-sama dengan ibu bapa. Contoh tak, ibu bapa kita bekerja, lapar. Saya nak masak ikan goreng lah. Kalau pandai tak apa, tapi itu membahaya. Benda-benda yang... Ya. Cikgu, Saya. kalau kita masak sendiri kan, kita akan kena minyak, air panas. Bahaya tak? Bahaya? Bahaya. Jadi kalau nak masak pun kena masak sama-sama. Sama-sama tolong. Okey, mak kata, Hakimi jom tolong mak masak jom. Okey, jom mak. Okey Hakimi basuh beras tu. Basuh. Itu tak apa. Kalau seorang-seorang, saya pandai basuh beras. Bagus. Okey, apa lagi perkara yang kita buat dekat rumah? Tadi Hakimi cakap tolong membantu menjemur pakaian, menyapu lantai lagi. Apa lagi? Siapa lagi nak cakap? Apa lagi yang kita tolong ibu bapa? Dekat sini ramai tapi seorang je yang jawab. Okey, Cinta, apa lagi Cinta yang kita buat dekat rumah? Saya tolong mama saya bagi kucing makan, sapu depan, sapu dapur, cuci pinggan. Okey, bagus. Kevin, apa yang awak buat Kevin? Kevin, apa lagi yang kamu buat kat rumah Kevin? Kevin dah raise hand tadi? Ya, cikgu. Awak raise hand untuk apa? Cikgu tanya tadi apa yang awak buat kat rumah? Apa yang awak tolong mak kat rumah? Cuci pinggan. Lagi? Mok. Lagi? Bentar je. Itu je? Ada tapi tak tahu nak cakap lah cikgu. Okey, tak apa Kevin. Terima kasih Kevin. Okay, banyak lagi. Siram pokok, cuci beranda. Okey, angkat baju, jemur baju. Yang mana-mana yang dengan ni. Ya, saya. Cuci beranda tu apa? Cuci dekat ruang depan tu, parking tu, parkir depan tu kan kotor kan. Oh, depan masuk kereta tu kan? Tu parkir nama dia. Ataupun ada yang kita panggil beranda tu macam tempat kita berehat, tempat kecil lah dekat luar, tak ada dinding tu. Kalau rumah kampung banyak kan beranda. Rumah kampung bukan banyak. Oh, hebat. Okey. Baik, jadi bila kita bantu, kita dapat meringankan beban, meringankan tugas. Ibu kita suka, gembira, sayang dengan kita. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan apa yang cikgu cakap tadi lah. Baik, sekarang kita lihat dekat dialog ni. Kawan-kawan, sebagai anak yang baik, kita mestilah sentiasa mentaati ibu bapa. Banyak cara yang boleh kita lakukan. Antaranya termasuk nama dengan nasihat mereka supaya belajar dengan bersungguh-sungguh. Selain itu, Hakimi sebutkan apa lagi yang awak buat tadi? Selain itu, kita boleh menolong ibu bapa. Apa tadi yang awak sebut tadi? Okey, menolong ibu bapa, mencuci pinggan, buat bantai. Sabar. Satu-satu menolong ibu bapa dengan mencuci pinggan, lagi menyapu lantai, lagi mengemas bilik, lagi mencuci bilik air. Lagi apa lagi? Membasuh pinggan. Mengemas meja. Lagi? Sapu. Apa Bong Jungkin? Sapu. Menyapu lantai. Bagus Bong Jungkin. Lagi apa lagi yang kita buat lagi? Dan menjemur baju. Menjemur baju, mengemut lantai, membasuh baju. Dan sebagainya. Banyak lagi yang kita boleh banyak lagi yang kita boleh buat. Semua itu dah. Kalau kita sama-sama buat, tak adalah penat ibu bapa kita. Okey, baik. Lagi kerja nak buat. Ya, betul. Baik, apakah nilai murni perkara yang baik? Tolong sebutkan seorang. Saya. Lagi orang lain lah. Kimi. Jadian sebut Jadian.
Jayden, sebutkan jadi satu. Jayden. Ni cikgu tunjuk ni. Awak baca je. Ketaatan. Okey, Isyairin baca Isyairin. Nilai murni. Ketaatan. Yang kedua, Sopanan. sopan. Yang ini yang juga penting. Sebab murid-murid kalau dengan ibu bapa dimanjakan. Ada yang yang manja dengan ibu, manja dengan bapa. Bila manja kadang-kadang cakap tinggi suara, cakap dengan mak macam nak suruh macam-macam. Suka-suka gunakan suara yang tinggi. Mak, ambillah nasi. Mak, pinjamlah handphone. Mak, bukalah TV. Macam tu tak boleh. Macam bos, macam bos. Macam bos. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Jadi kena cakap macam mana Hakimi? Contoh Hakimi. Okey, ibu tolong. Tolong apa? Tolong ambilkan nasi. Kita perlu sebut perkataan tolong. Mesti kena sebut perkataan tolong. Dan suara tak boleh tinggi. Perlahan. Je. Ibu, dia kena ada panjang sikit. Ibu, tolong ambilkan saya nasi. Ibu, ambil nasi. Tak boleh macam tu. Ibu, tak boleh. Ambilkan nasi. Kalau ibu minta tolong, Hakimi, tolong mop lantai. Baiklah ibu. Baik Okey ibu. Okey. Kalau ibu bagi hadiah, terima kasih ibu. Ibu. Sayang. Ibu. Macam tu. Sama juga dengan dekat sekolah. Dengan cikgu cakap lemah lembut, bersopan santun. Dengan cakap cikgu, dekat rumah pun macam tu. Kalau Kakak dengan atuk, nenek macam tu juga. Pun sama juga. Kakak, abang, pakcik, makcik pun sama. Kalau ibu panggil Hakimi. Oh Hakimi, apa nak jawab? Apa? Ya ibu. Ya ibu. Kena sebut, kena nyahut. Ataupun ya saya. Ya saya, bagus. Itu. Dekat sekolah kan cikgu ajar, cikgu panggil nama murid, kena sebut ya cikgu. Bukan Cikgu. apa? Tak boleh. Ya. Hari ini tugasan imlak je ke? Ya, imlak sajalah. Sebab hari ni kita dah berbual-bual. Hari ni kita berbual-bual, bertutur. Cikgu tanya, kami jawab. Hari ni kita fokus kita berbual-bual, bertutur. Buat saja. Ya, tapi yang bercakap cuma 3-4 orang saja tak nak tolong cikgu. Yang paling cakap siapa cikgu? Awak lah. Ingat ada orang lain. Tak apa, bagus. Kalau macam itu, orang lain pun kena macam tu juga. Kena rajin bertutur supaya bahasa Melayu kita dapat ditingkatkan. Penggunaan bahasa kita dapat ditingkatkan. Kalau senyap saya, cikgu tanya, cikgu Hafiz soal jawab, tak boleh. Okey, itu sahajalah untuk hari ini. Cikgu bagi masa kamu 10 minit untuk kamu upload imlak. Siapa dah upload imlak boleh keluar. Okey. Okey, cikgu tutup recording dulu. Siapa yang dah